Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan limpah rahmatnya pada malam ini untuk bulan Disember, Jumaat yang pertama, maka saya diizinkan dan dijemput mesej daripada kita punya mana dia? Azram. Oh, di belakang. Oh, tu dia. Peringatkan saya untuk hadir pada malam ini. Didoakan abang-abang dan akak-akak sehat walafiat. Dan saya juga gembira sebenarnya bila tengok senior saya di KI tu, Cik Jalil, duduk asrama sekali. 2-3 kali dah dia ada, dan saya merasa cukup gembira. Mulai tahun 79 sampailah tahun 2020 baru jumpa balik. Alhamdulillah, dia masih handsome, tapi saya handsome lagi lah. Baik abang-abang dan akak-akak yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya janjikan, hari ini kita nak sambung baliklah untuk kita membaca. Dan saya ingat kita dah sampai muka surat 47. Baik, sebelum itu saya nak kongsi, walaupun mungkin abang-abang, akak-akak sudah pun mengetahui mengenai dengan kunut. Sebab ada satu kes pagi tadi di satu surau, sebab ahli jemaahnya ada seorang tu yang ikut kelas saya. Dia tanya pagi tadi, dia kata pagi tadi, pagi Jumaat, maka imam di surau dia pun rebut untuk membaca surah As-Sajdah untuk pagi Jumaat lah. Maka semayang subuh tu cantik. Cuma apabila tiba rakaat kedua, setelah i'tidal, maka setelah i'tidal tu imamnya turun, tertinggal kunut lah. Jadi dia turun tu, dia baru letak tangan, tiba-tiba ada hamba Allah makmum seorang tu, dia kata sebut subhanallah. Maka dia naik balik. Dia naik balik. Kemudian dia kunut lah. Kemudian habis sembahyang. Kemudian ditanya kepada saya, sah atau tidak. Jadi apa salahnya kita kongsilah lah, kalau terjadi kepada kita. Maksudnya, imam tu setelah i'tidal turun sujud. Dah turun dah, tapi baru sampai macam ni, ada hamba Allah sebut subhanallah, dia pun naik balik. Jadi jika berlaku begitu, imam belum batal, sebab belum pindah rukun, masih boleh untuk naik balik kembali kepada i'tidal, sebab dahinya belum lagi menyentuh, bermakna belum pindah rukun. Orang yang sebut subhanallah tadi batal. Orang yang sebut subhanallah tadi batal. Kenapa dia batal? Sebab kita sebagai makmum hanya boleh berkata-kata zikir dan mengingatkan imam jika imam tersilap. Kalau imam tu tersalah rukun,
tersalah rukun, walaupun diperhatikan dia masih sunat perbetulkan. Kemudian kalau dah tertinggal, tapi imam tadi maklum ganti dengan sujud. Kalau dia sahwi pun kita ikut je lah. Masalah yang jadi sujud dia dah turun, maka jawapannya juga belum batal, sebab dia belum pindah rukun. Cuma dalam kitab yang lebih panjang, termasuk kitab Sabilal Mutadin, dia kata kalau kita dah turun sudah melebihi separuh, yang tadi sudah melebihi separuh lah, afdalnya terus sujud, afdalnya. Tetapi dia naik balik pun masih belum batal, afdalnya terus sujud. Dan rasa rugi tinggal kunut, saat lagi sujud sahwi. Tapi kalau dia turun baru Allah, belum separuh, afdalnya naik balik berdiri untuk kunut. Itu sajalah perbezaannya. Yang pentingnya imam belum batal, makmum yang ikut pun tak batal lah. Tetapi yang sebut subhanallah itu batal. Itu je. Itulah perkongsian lah, perkongsian untuk kunut. Dan sehubungan dengan itu, apalah salahnya nah? Abang-abang yang jadi makmum sembahyang subuh, tolong jaga tamakninah sebelum kunut. Sebab ramai makmum subuh batal kerana merebut kunut bersama imam. Maksudnya, imam i'tidal, kita pun i'tidal. Imam rokok, kita pun rokok. Dan kita dituntut imam i'tidal dulu, baru kita ikut. Baru tak hilang fadilat jemaah. Hari itu sebut fadilat jemaah. Maknanya imam sami Allahu liman hamidah, baru kita bangun, barulah kita sami Allah. Masa kita sami Allah itu, imam sudah mula kemungkinan lah, kita pun baru nak sampai, dia dah mula kunut. Dia dah mula kunut. Kita pun sampai sami Allahu liman hamidah, imam dah mula Allahumma hdina. Maka kalau kita nak rebut kunut, kita sampai-sampai terus angkat tangan, maka batallah kita. Yang tu pula, tolong jagalah. Sebab rupanya ramai tak sangka batal. Kenapa batal? Sebab i'tidal dia tak sempurna kerana tidak tamakninah. Jadi walaupun imam dah mula dah membaca kunut, kita dapatkan tamakninah dulu, sami Allahu liman hamidah. Sebab itulah disunatkan kita baca sekurang-kurangnya Rabbana lakal hamdu, nak dapatkan tamakninah. Kita pun barulah ikut kunut imam, walaupun imam sudah ayat kedua kunut. Yang ni tolong jagalah. Sebab rupanya ramai, oleh kerana imam dah mula kunut, dia pun sami Allahu liman hamidah, sambil angkat tangan, sambil Rabbana lakal hamdu. Tak boleh. Dia tak boleh campur. Sebab angkat tangan itu kerana nak mengaminkan kunut imam. Jadi dia sudah masuk kepada kunut, maka tidak sempurna i'tidalnya, kerana tak dapat tamakninah. Wallahu alam. Ya. Kunut. Sebab yang boleh menegur ni hanya jika imam tersilap rukun. Yang imam tinggal itu adalah sunat ab'ad. Sunat. Perkara sunat, biarkan. Sebab dalam kitab kata, imam buat kunut, kita wajib buat kunut. Imam tinggal kunut, kita wajib tinggal kunut. Yang sebut subhanallah tadi, kerana dia menganggapkan kunut itu wajib. Sebab itu dia perbetulkan. Tarik ni. Tak apa, fikir dulu. Sah. Kunut sunat ab'ad, sujud sahwi sunat jika meninggalkan sunat ab'ad. Sunat juga. Maknanya kunut tak buat, sujud sahwi tak buat, sembahyang tetap sah. Cuma kalau pahala sepenuhnya 100, dia mungkin dapat 50 saja, tapi tetap sah.
Sujud sahwi itu sebab nak ambil balik pahala meninggalkan kunut. Ya. Itu memang tak sah lah dia. Sebab dia tidak mengetahui kafiat. Salah satu syarat sah semayang, mengetahui kafiat semayang. Sebab itu kita kena tahu kunut tu wajib ke sunat. Contohnya tahiyat awal, samalah. Rakaat kedua sepatut duduk tahiyat awal kan. Tiba-tiba imam Allahu Akbar, kita makmum wajib ikut. Wajib, tiada maaf. Tak boleh ketegak aku nak duduk tahiyat awal juga, tak boleh. Duduk juga dia boleh sah kalau dia mufraqah. Kalau tidak batal sembahyangnya. Sebab dalam kitab Hidayatus Sebyan dia kata ada 4 perkara yang kita makmum tidak boleh berselisih dengan imam. Tak boleh berselisih ni maknanya imam buat kita buat, imam tak buat kita tak buat. Pertama tahiyat awal. Yang kedua kunut. Yang ketiga sujud tilawah pagi tadi ini. Kalau imam tak buat, walaupun baca innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru sampai habis kan, sepatutnya sujud tilawah lah, sujud sejarah tu. Tiba-tiba imam rokok, jangan subhanallah, wajib ikut. Dan jangan kita pula pergi sujud ke bawah. Dan yang keempatnya sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, kita pun tak boleh sujud. Imam sujud sahwi, wajib ikut. Katalah sembahyang isyak sekali lagi, imam dia tahu ada satu benda yang menyebabkan potong pahala. Kita tak tahu. Contohnya kan, contoh malam ni panjang sikit-sikit tapi kongsi ilmu nah. Contohnya masa tahiyat awal, abang-abang kak-kak pernah tak baca telajak yang dituntut sampai kepada Allahumma salli ala Muhammad, yang tu lah kan, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai tu je lah. Pernah tak telajak? Pernah nah? Wa ala ali Muhammad. Pernah tak telajak sampai fil alamin? Tok Bilal berani. Memang pernah. Kita baca panjang lagi kan, tapi sebenarnya potong pahala, tak batal. Potong pahala. Dan dalam salah satu syarat sunat sujud sawi, qauli bukan pada tempatnya. Qauli ni tak kira wajib, tak kira sunat, bukan pada tempat. Yang kita baca sambung tadi tempatnya di tahiyat akhir, tapi kita sudah baca di tahiyat awal. Tok imam tahu dah contoh. Allah, pahala aku kurang pula dah malam ni, potong sebab aku imam ni rugi. Maka imam nak sujud sawi. Kita yang jadi makmum tengok-tengok imam sujud sawi. Ai apa pasal pula imam sujud sawi? Jangan tanya apa pasal. Wajib ikut. Wajib ikut. Kalau tak ikut, dia mufrakah tak batal. Tapi kalau dia tak ikut, tak mufrakah, batal makmum. Yang tu pun kena ambil tahulah. Dan siapa yang nak sujud sawi, wajib niat ketika turun untuk sujud sawi. Aku sujud sawi kerana tinggal kunut. Aku sujud sawi kerana telajak rakaat. Aku sujud sawi kerana tinggal tahiyat awal dan yang seumpamanya. Dan kita makmum yang tak tahu imam sujud sawi pasal apa, apa niatnya? Aku sujud sawi mengikut imam. Wajib lah. Wallahu alam. Baik, malam ni muka surat 47. InsyaAllah abang-abang dan akak-akak ikut bacaan saya mulai ayat 275 InsyaAllah sehingga ayat 281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Rewah. Kita dah baca bersama-sama surah Al-Baqarah ayat 275 sehingga ayat 281. Baik, kita persilakan qari yang pertama. Kepada yang rasa-rasanya nak membaca malam ini, maka diberi ruang untuk satu ayat saja, iaitu ayat yang ke-275. Dipersilakan. Baik, sila bang. Rewah. Baik, abang mulakan, mula-mula sekali dia punya kalimah tu allazi tu kan. Alif tu ada baris atas tak tu? Dekat abang tak ada. Kenapa abang baca baris atas? Cuma tengok Quran masing-masing lah. Alif allazi tu ada tak baris atas? Tak ada kan? Quran saya pun tak ada. Dia cuma alif allazi. Dia cuma ada betul ke saya ni? Salah, tolong pun betul ni. Allazina, sorry.
Di atas ni dia ada sad. Dia bukan baris atas lah. Tadi pun baca ikut saya al jugalah kan. Abang pun baca al. Anak tanya, boleh tak baca ullazi ke illazi kan? Kita pun kata kok sukalah, tak ada baris apa pun. Maka sebagaimana yang dulu kita dah kenal, bila alif yang ada tanda atas itu, dia adalah hamzah wasal. Hamzah wasal. Alif ni ada 3 jenis dalam Quran, 4 jenis lah sebenarnya. Satu hamzah wasal, iaitu yang ada sad kepala kecil. Kalau jumpa yang ada hamzah di atas atau di bawah, yang ni hamzah qat'i, ataupun untuk nenek kita kata hamzah qata'. Hamzah qat'i. Satu lagi yang ada tanda bulat di atasnya atau kosong, tanda bulat lah. Yang ini alif ziyadah. Alif ziyadah. Dia tak ada fungsi apa-apa dalam bacaan, dia hanya dari segi nahwu. Dan satu lagi alif kosong, tak ada apa. Itu alif mat. Contohnya alif mat ni, alif tu tak ada apa-apa tanda. Kama tu kan, baris atas sekali, illa kama yaku. Kama tu mim alif dia tema kan. Yang tu alif mat namanya. Jadi yang ni hamzah wasal. Maka bila dia tak ada baris, kita lah yang kena pandai meletakkan bunyi dia tu tang mana. Maka sebagaimana yang telah kita kongsi dulu, dalam hukum hamzah wasal ni, dalam hukum hamzah wasal, jika selepas hamzah wasal itu huruf lam, selepas dia, tak kira lah di mana-mana pun, kalau selepas di huruf lam, maka dia mesti dibaca baris atas. Kalau kita baca dia, mesti baris atas. Tak ada pilihan. Sebab itulah alhamdulillah, alif tu alham. Ar-Rahman, semua orang baca ar. Walhal kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, milham, milham, kalau sambung. Tapi kalau waqaf, rahim, alham, sebab dia alif lam. Kalau hamzah wasal diikuti dengan lam, maka tak ada pilihan, mesti baca baris atas. Kalau yang bukan diikuti oleh lam pula, maka dia dua je, sama ada baris hadapan atau baris bawah, ikut kepada baris huruf yang ketiga. Kita ulang balik yang ni lah. Siapa kita, kadang-kadang kita ni komputer lama-lama dan cepat lupa. Buka Fatihah lah. Tengok alham kan. Alifnya pun tak ada baris, sama lah. Sama lah, tak ada baris. Kenapa semua orang baca al? Sebab selepasnya adalah huruf lam. Baik, cuba tengok ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Alifnya sama juga. Alifnya tu hamzah wasal, tak ada baris juga. Kalau baca daripada sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas sirat, kalau sambung kan. Tapi bila kita waqaf, ta'in, rasanya tu imam tadi baca kan. Kenapa baca pula? Tu yang dikatakan kalau selepasnya bukan lam, lain daripada lam, di sini selepasnya adalah ha, maka pilihannya dua je. Sama ada baca dia baris hadapan atau baca dia baris bawah, merujuk kepada huruf ketiga dia. Maka huruf ketiga dia huruf dal. Dal baris bawah, maka di sini dibaca dengan baris bawah. Kalau dal tu baris hadapan, dibaca dengan baris hadapan. Kalau dal tu baris atas, jangan baca baris atas, sebab baris atas khas untuk yang alif lam je. Dia dua pilihan. Kalau dal tu baris atas, maka juga dibaca dengan baris bawah. Jadi jangan baca baris atas. Sebab itu ada orang baca baris atas dalam surah Yasin. Kita islau hal yawma bima, dia bantai aslau hal yawma bima. Salah. Dia kesalahan jali itu, sebab kita menyalahkan bunyi dia. Kalau nak baca dia islau, lam tu baris atas, alif tu hamzah wasal,
dia bantai aslau, dia ikut baris atas. Jadi untuk berpandu huruf ketiga, maka hanya dua pilihan, sama ada baris hadapan atau baris bawah. Ya. Bagus juga tu, sebab rupa-rupanya ada juga yang silap baca, sebab dia berpandu pada jahama. Abang-abang balik buka jahama lama, jahama warna hijau, warna merah tu kan, hap kecil tu, situ dia bubuh baris siap-siap, sebab dia jahama. Sekarang ni tak panggil jahama lah, panggil muqaddam. Abang Mail lu panggil jahama tak? Kenapa panggil jahama? Pasal apa panggil jahama? Saya tanya balik lah, tu bila kenapa panggil jahama? Pasal orang panggil kan? Ya, sebab asalnya juzuk amma, kan amma yatasaalun tu kan. Jadi hang belajar apa? Belajar jahama, asalnya belajar juzuk amma. Tapi jaranglah kita sebut juzuk, kita kata juih. Juih hama. Juih hama, jahama. Itulah dia sebab panggil jahama tu. Jadi kalau dalam jahama, dalam muqaddam sekarang dia tak ada dah, dia ikut Quran. Kalau hak lama punya, memang ditulis alham tu ada baris. Ihdinas sirat ada baris. Sebab itu untuk orang baru belajar. Maka ada juga baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas sirat, batal juga. Kalau nak sambung, hamzah wasal itu tak ada dalam bacaan. Dia hanya ada dalam bacaan jika dimulakan dengan alif hamzah wasal. Baik, kita persilakan qari yang kedua untuk sambung dua ayat, satu ayat pendek 276 sehingga ayat 277. Dipersilakan. Ada. Sila. Kita mungkin keliru pasal baris tu tadi. Baris tu dia buruh, dia letak baris mat tu betul-betul atas waw tu. Jadi memang kalau anak kita pun dia akan baca wa aqamus salawat kan, wa atawuz zakawa. Maka baris untuk bunyi dalam resam Osmani, baris untuk bunyi semuanya diletakkan condong tu. Yang itulah baris untuk bunyi. Baris untuk tegak yang kecil itu, yang untuk nenek kita alif kecil itu, mengingatkan tentang mat. Tentang mat. Jadi kalau ada huruf tak ada baris herut kecil itu, baris herut tu, walaupun ada tanda mat, bermakna huruf itu tidak dibunyikan dalam bacaan. Contoh gitulah. Mungkin keliru sikit nah. Tak apa. Boleh. Dia ada apa kata tadi? Alif ziyadah. Wa atawuz tu ke? Ada dua-dua. Dia bukan alif qat'i. Dia alif ziyadah dengan hamzah wasal. Kan? Alif ziyadah itu tak ada berfungsi apa-apa. Dia cuma dari segi nahwu mengingatkan. Kalaulah kita waqaf ditakdirkan wa atau, dia mengingatkan di situ mat dua harakat, bunyinya seperti mat dua harakat. Alif ziyadah tu. Jadi kalau kita nak ambil balik bacaan, katalah kita baca wa aqamus salata wa atawuz zakah. Kita nak ambil bacaan dia az-zakah. Kita hanya mulakan daripada alif hamzah wasal itu. Kalau kita nak waqaf pula, wa aqamus salata wa atau dua harakat bunyinya. Sebab alif yang pertama itu tanda bulat di atas, dia alif ziyadah. Alif yang kedua itu ada sad kepala kecil, dia adalah hamzah wasal. Bukan hamzah qat'i. Hamzah qat'i ini dia memang akan ada baris siap-siap.
Baik, ujung ayat yang ke-276 itu, rin asim. Ini cuba jaga daripada makhraj dan sifat huruf. Rin asim. Huruf sa. Huruf sa. Kalau kita tak jaga, kita akan baca dengan rim. Hak ni kena jaga. Kita akan baca dia dengan sin. Kalau baca dengan sin, kesalahan jali, kesalahan yang berdosa, tak boleh ubah. Jadi kita kena jagalah makhraj. Asim dengan asim. Asim, asim. Nak dapat asim, yang pertamanya cubalah kita di rumah kalau kita tak cekap, cuba bezakan dari segi bunyi sofir. Sin mesti ada, asim. Sa jangan ada. Cuba buat sampai jangan ada lah. Jadi kaedah yang paling mudah, kalau sebut sin, rapat gigi, asim. Kalau nak sebut sa, jangan rapat gigi. Asim, asim, asim. Minta sepang, sepang. Senggit. Macam itulah, dia lesyur je, dia lemah je. Asim. Rapat je gigi, dia jadi sin, asim. Yang ni pun kena jagalah. Sebab itulah bila kita baca, huruf sa dengan huruf sin ini memang kita kena bezakan. Kalau kita baca dia jadi juga, macam mana nak mengelakkan berdosanya kita? Saya ulang sekali lagi, inilah dianya. Kita masukkan diri kita orang yang sedang belajar. Sebab itu Tok Imam kena jaga nah, sembahyang subuh. Sebab Tok Imam, tak kira mana-mana saya tunjuk, sebab malam ni Tok Imam yang ini, sana pun Tok Imam lagi. Tadi ada nampak Haji Zaini manakah? Tok Imam ramai. Saya masukkan Tok Imam kena jaga, tambah masjid ini. Masjid ini pakai mikrofonnya dekat mulut. Bila pakai mikrofon dekat mulut, memang jeleh makmum dengar lah. Kalau tempat saya mikrofon di sini, boleh juga tak apa dengar. Baca surah Ad-Duha sembahyang subuh, ujung sekali kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Huruf apa tu? Huruf sin. Semua orang dengar sebab mikrofonnya dekat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. This huruf sa. Dia huruf sa. Saya kata Tok Imam jaga di masjid ni lah, sebab mikrofon dekat. Allah, doa iftitah sudahlah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Huruf apa tu? Walhamdulillahi katsira. Huruf apa? Huruf sin kan? Wahal yang kena baca walhamdulillahi katsira. Dia huruf sa. Katsira, dia bukan katsira. Walaupun tak batal. Saya kata Tok Imam tu sebab mikrofon dekat sini, makmum dengar. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran. Huruf sin salah semua. Dia walhamdulillahi katsiran, kasih. Memang kita kena baca dia pelan-pelan, tak boleh kuat-kuat. Hasil ni baca pelan pun orang dengar. Ya, boleh. Baik. Kalau memang dia sebut itu tak dapat sofir dan tak dapat rapat gigi, bermakna dia sebut dengan huruf sa, maka bagi dia salam dia batal. Bila salam dia batal, sembahyang dia batal lah. Baik, kita makmum, maka kita pegangkan, kita tak berapa jeleh, kita anggapkan kita tak pasti. Bila tak pasti itu, maka kita baca sembahyang biasa. Kalau ditakdirkan dia batal,
bermakna sembahyang jemaah tu batal. Tu yang dikatakan imam tanggung makmum. Ya. Cuma ni jawapan saya, kita pegangkan walaupun memang, kecuali kita memang batal, kita wajib mufraqah. Tetapi kalau kita kata rasa macam sah, bila kata rasa je tu bermakna tidak 100%, kita jangan mufraqah. Kalau ditakdirkan dia batal, bermakna dia tanggung kita lah. Sebab tu imam ni Masya Allah boleh kalau kita memang yakin. Ya, betul. Ya, boleh. Malah itu yang dituntut. Jangan tak ikut dari awal. Sebab kemungkinan sembahyang tu dia dah perbetulkan. Kalau kita tak ikut dari awal, rugilah kan. Cuma tak pada adatnya, dari segi hukum perintah kita sebagai makmum, walaupun kita tahu imam ni saat lagi salam dia huruf sa, itu sembahyang tadi. Okey, masuk sembahyang satu lagi, kita masih ikut jadi makmum sebab kita pegangkan kemungkinan saat lagi dia sebut sin. Tiba-tiba sebut sa juga, mufraqah dah lagi. Saat lagi sembahyang waktu lain, kita pegang dia mungkin akan sebut sin. Dan ini dari segi hukum jadi makmum, kalau tidak rugi kita. Sebab itulah orang yang nak jadi, mohon maaf lah tak sebut tentang imam, kita sentuh bab imam lah pula. Sekali lagi imam yang ada dalam masjid ni semua ustaz jama'i lah. Ini semua ustaz jama'i je pasal maksudnya saya sebut tadi pasal mic ni dekat kan. Jadi antara sa dengan sin ni kita kena bezakan. Jadi kalaulah kita sahih, bukan kata salam je, Fatihah kita sahih, maksudnya kita kata salah huruf, wajib mufraqah lah. Tapi kalau kita masih ada tak sampai 100%, jangan mufraqah. Ya, bukan dia tersilap. Jangan anggap dia tersilap. Kalau dia tersilap, batal. Walaupun anggap kita tak berapa pasti. Jangan anggap dia tersilap. Sebenarnya kalau semua orang mengatakan dia salah baris, memang tak boleh jadi imam lah. Sepatutnya lah. Itu je lah. Tapi selagi dia tak melakukan sampai ke situ, kita masih jadi makmum. Sahih je dia salah, memang sahih lah. Wajib mufraqah. Wajib mufraqah. Jangan asyik dengar silap je kita mufraqah kan. Asyik dengar silap mufraqah, jangan. Sebab kadang-kadang kita pun tak pasti. Selagi tak 100%, jangan mufraqah. Hanya memang kita kata batal, salah, mufraqah lah. Tak mufraqah pula tak sah. Ya bang, qiraat mungkin ni kalau lah orang tu baca dengan qiraat yang lain kan. Qiraat masyhur ada 7, setengah ulama kata ada 10 kan. Memang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Kalau dengar imam baca macam tu, jangan mufraqah. Memang asal satu qiraatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, pun jangan mufraqah. Tapi kalau tu imam yang baca begitu, memang dengan kita daripada kecil sampai ke besar, yang tu mufraqah. Ini yang kita singgah masjid dengar imam baca macam tu kan, jangan mufraqah. Sebab memang ada qiraat bacanya begitu. Macam kita lah, saya kongsi banyak kali, wadduha wal laili idza saja,
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhirah, tu dia punya qiraat. Kalau orang tu baca walal akhiratu khairul laka minal ula, salah. Sebab yang baca ula dia mesti walala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu qiraat dia. Kita tiru hak ujung je, hancur. Baik, rasa itu sajalah untuk malam ini. Cuma di akhir tadi kita kongsi dari segi beberapa persoalan. Mudah-mudahan ya. Muka surat berapa? 525. Ayat 36. Ya. Ayat 37. Huruf sin. Cuba tengok nah. Dia ada sin di bawahnya. Tempatnya semua. Dia ada beberapa tempat, tak banyak. Ada 4-5 dalam Al-Quran. Ada yang sin di atas, ada yang sin di bawah. Baris yang kelima dari atas, di hujung ayat 37, iaitu bagi kalimah al-musaytirun itu. Kan al-musaytirun itu di huruf sad, maka diletakkan sin di bawah. Maka dalam bacaan dia kata hukum-hukum gharib, hukum-hukum gharibah, maka bagi qiraat Imam Asim, dia dibolehkan sama ada membaca dengan makhraj sad dan sifat sad, dan dibolehkan juga membacanya dengan makhraj dan sifat sin. Tapi kenapa sin di bawah? Bermakna yang lebih afdal baca ikut asal huruf sad. Kalau sin di atas, lebih afdalnya membaca dengan bunyi sin. Makna boleh dua-dua. Kalau huruf sad wajib tabir, yang tadi saya putih tadi off, wajib tabir. Yang ni kalau baca nipih pun sah. Sebab kalau baca nipih dia jadi sin. Itu dari segi nahwu dia. Ini dari segi qiraatnya dianggapkan dibolehkan. Maknanya saya tak pasti, saya tak pandai bahasa Arab. Kita pegangkan dibolehkan. Baca sin pun betul, tak batal. Baca sad lagilah. Sin di bawah bermakna membaca dengan sad itu lebih dituntut. Ada tempat lain sin duduk di atas. Itu membaca dengan bunyi sin pula lebih dituntut, walaupun dia huruf sad. Boleh bang? Baik, mohon ampun maaf andainya ada apa-apa yang saya kongsikan malam ni, terutama kata-kata saya mungkin menyentuh, menyinggung peribadi abang-abang dan akak-akak. Kita sudahi majlis dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.